Okay guys, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Ini adalah channel Wak Vibes, nama aku Wak Asri dan kali ini adalah merupakan video konklusi ataupun video uh, macam mana pendapat aku tentang Pulse AIO V2 ataupun senang kata V2 je lah. Lepas ni aku cakap V2 ataupun V2. Jadi pada pendapat aku, ini again pendapat ni adalah yang tidak dipengaruhi oleh sesiapa. Aku tak dibayar untuk cakap apa benda yang pasal benda ni. V2 ni adalah produk rilisan Vandy Vape dan juga Tony B. Dan aku rasa diorang banyak buat R&D untuk menambah baik dan memperkemaskinikan setiap rilisan diorang. Dan kali ni memang terbukti. Kali ni memang terbukti untuk V2 ni diorang banyak benda yang diorang ubah, banyak benda yang diorang tukar untuk menjadikan V2 ni sebuah AIO pilihan yang mampu milik dan memiliki banyak features yang hanya ada pada AIO Boro lain yang harganya lebih mahal. Tetapi ada beberapa perkara yang aku nak highlight di sini. Yang pertama sekali ini, kalau perasan, device-device Boro biasanya dekat bahagian tank, area tank compartment dia, dia akan dipisahkan oleh dinding tau. Kat sini ada dinding, kemudian bateri. Tetapi dekat V2 ni, bahagian tank ni ke bateri tak ada dinding. Ini lepas. Jadi, ada banyak kemungkinan, ada banyak possibility sekiranya berlaku. Macam contoh, kalau ada leaking, kalau ada liquid yang meleleh, kalau ada liquid yang tumpah, dia akan jatuh. Ataupun kalau contohnya kondensasi, pengewapan, dia akan menguap kena bateri, dia akan jatuh kena dekat bateri kontak ataupun bahagian atas bateri kontak. Dan benda ni kalau pengguna, users tidak berhati-hati dan bukan jenis orang yang suka mengelap ataupun bukan jenis orang yang suka nak tengok benda ni bersih, akan jadi isu. Sebab bateri kontak lama kelamaan dia akan berkarat kalau ada liquid. Bahagian chipset tidak ada masalah. Sebab dia dah memang ada protection untuk mengelakkan chipset dari kena liquid dan jadi rosak. Itu bagus. Yang pertama itu bahagian dinding dia. Yang kedua pada pendapat aku ni, design inner dia ni sepatutnya pada pendapat akulah kena ada sesuatu yang boleh melindungi kawasan ini daripada liquid masuk. Yang ini. Ni, kawasan ni. Kalau liquid banyak kat sini, kalau tumpah ke, leaking ke, bocor ke, dia akan masuk dan menjadikan sakit mata sebab benda ni lut sinar, benda ni tembus, benda ni kau boleh nampak. Kalau ada liquid kat sini, dia akan masuk kat sini, kau akan rasa macam aduh, stres. Okay, mungkin dalam versi yang akan datang, Vandy Vape ataupun Tony B boleh upgrade letak O-ring kat sini ke, ataupun mungkin boleh letak sesuatu yang seal benda ni daripada liquid terus ke dalam. Itu satu. Itu bahagian dua. Yang ketiga, airflow ni bagus. Bahagian tepi ni ada airflow, bahagian depan ada airflow, cantik, tak ada masalah. Cuma kalau sekali lagi, ni cerita pasal leaking. Kalau leaking tak betul ke apa benda yang berlaku leaking kat sini, liquid akan keluar kat sini guys. Liquid akan keluar kat sini, dia akan sampai ke sini, dia akan masuk kat celah-celah tu. Sampai ke sini. Siapa pakai dia tahu. Sebab aku pernah rasa. Kadang-kadang leaking dalam bag ataupun dalam pouch. Keluar leaking kat sini, dia akan masuk kat sini. Dia punya liquid. Itu memang sangat-sangat menyakitkan mata bila ada hal-hal liquid-liquid kat sini ni. Nampak macam sekarang ni. Kat dalam tu dah ada liquid dah. Kalau korang perasan dah. Aku dah 2-3 kali dah buka benda ni untuk semata-mata nak mengelap bahagian dalam tu. So itu jadi satu perkara yang leceh. Right, itu bahagian design dia dan apa yang dia orang boleh improve lah di masa akan datang. Hopefully benda ni, info ni sampai kepada Vandy Vape dan juga Tony B lah. Sebab apa yang aku cakap ni pun Vandy Vape dengan Tony B bukan faham pun aku cakap bahasa Melayu tu lah. Okay, itu tiga perkara. Keempat, design ni, design panel ni, cantik, tapi
Ini tapinya lah, asyik tapi je. Okay, kalau kau letak di boro RBA dalam ni dengan tank, kau letak memang menyakitkan mata ni. Dipanggil honeycomb dekat panel ni. Mungkin kat sini boleh buat simple je lah lubang dia. Sebenarnya pada pendapat aku lah yang lebih baik. Ini memang macam aduhai, memang sakit mata lah. Dan panel ni juga, yang keempat pasal panel bahagian depan ni. Aku pun tak faham kenapa sampai sekarang tak ada manufacturer yang kalau buat panel, buatlah panel yang senang kau nak access benda ni. Senang kau nak access button. Contohnya kat sini buat lubang ke. Kan, bab-bab dia clear. Kita boleh nampak tulisan dalam tu. Kan, contoh kalau kita pasang bateri. Kan, pasang bateri. Okay, bila kita letak panel, okay, memang kita nampak apa benda yang dipaparkan dekat skrin dia. Tapi nak akses, nak tekan-tekan dia tak boleh. So buatlah sesuatu. Kan, patutnya yang default tu dah ada. Memang akan ada customization, akan ada panel lain yang orang lain buat apa semua kan. Tapi ni, aduhai, leceh tu. Nak kena buka lah. Kau nak adjust voltage, kau nak kena buka lah. Apa benda lah. Nasib baik clear. Kalau ini color solid, tak nampak apa nombor, lagilah sakit hati. Ini leceh. Berapa tadi? 4 4 ke 5, tak ingat lah. Tapi seterusnya, apa lagi komplain aku? Ni, aku tak tahu kenapa, macam mana. Tapi, aku perasan satu benda guys. Okay, kau pasang RBA, contoh kau pasang tip-tip, siap. Kau fire. Kau layan. Kau tengok ohm dia 0.28 ohm. Tak tahu jadi ke tidak, tapi biasanya jadi 0.28 ohm pasang panel tak jadi pula. Kadang-kadang disebabkan pasang panel ohm dia berubah guys. Aku tak tahu masalah tu dekat panel ni punya magnet ke, sebab magnet ni dekat dengan drip tip Tapi aku memang biasa mengalami benda tu. Cuma hari ni aku nak tunjukkan korang tak jadi. 0.28 pasang panel masih lagi 0.28. Dia akan berubah, contohnya kat sini 0.28, dia akan pergi 0.37 bila letak je panel. So bila buka balik, picit balik, dia akan jadi 0.28 balik. So itu memang aku biasa alami guys. Serius. So itu yang aku agak annoyed. Agak macam alamak, alah jadi macam tu. Tak ada solusi. Aku tak tahu kenapa. Apa jawapan dia. Tak tahu. I don't know. Right. Panel dah, body dah. Alright. Apa lagi Okay, itu semua benda-benda yang pada pendapat aku boleh diperbaiki di masa akan datang lah. Memang ada solusi. Macam panel memang ada solusi. Macam leaking apa semua tu, tak tahu macam mana solusi dia. Okay, kemudian seterusnya ni, kenapa button dia ni tak compatible dengan Pulse AIO versi-versi sebelum ni? Kan dah tak best. Sebab kalau sebelum ni punya button boleh masuk dekat sini, pengguna-pengguna Pulse IO yang lama-lama boleh je ambil button yang Pulse IO lama tu, Pulse AIO lama tu boleh terus pasang. Tapi ni dah lah saiz dia lain, bentuk dia lain, cara nak buka lain, which is alamak. Kan? Betul tak? Dan yang seterusnya, satu lagi. Kenapa bahagian fire button dekat tempat lain? Bahagian sini ada adjust button, kiri kanan dan juga screen, bagus. Tapi fire button kat belakang guys. Kau kena kan? Tak elok kalau sekali je, sebagai contoh. Buka AIO kan? Fire button up and down, lepas tu ada screen, sekali je. Otak kau tak nak exercise. Otak kau takkan jaga nak tengok ini kat mana ini kat mana. Nasib baiklah ni button-button ni semua dekat satu tempat, kali dengan screen. Kalau button ni kat belakang, semua maknanya button fire, button kiri, button kanan dekat belakang.
patut screen saja kat depan. Aduhai, meraba-raba weh. Macam Raga Ayo depan screen, button semua kat belakang. Kan, fire button ni kat belakang, up and down button, left and right button pun kat belakang. Itu Raga. Tapi itu tolak tepi, kita nak cakap pasal Raga, kita cakap pasal ini Pulse AIO V2. So version yang sebelum ni, button ni semua pada tempat yang sama dan screen pada tempat yang sama. Tapi yang kali ni, fire button dia di tempat yang lain, screen dan adjusting button tu, adjustable button untuk buat adjust kiri kanan atas bawah ni, semua di tempat yang berlainan. Jadi itu satu downside lah pada aku lah. Okay, itu semua benda-benda yang pada aku kurang best dan boleh diperbaiki. Okay, tengok benda yang aku boleh puji. Satu, size dia memang compact guys. Ini barang, kalau kau compare dengan Kuka, tengok jauh tu tinggi dia kan, dengan Kuka, padahal sama-sama 18650 ni. Tapi yang Pulse ni memang lebih lagi solid, lebih sedap dipegang. Cuma dari segi berat, Pulse AIO V2 ni lebih berat dari Kuka lah. Kemudian apa lagi yang boleh dipuji? Ni, drip tip dia memang shock. Drip tip dia ni compatible dengan Boro device lain, boleh pakai kat Boro device lain, senang nak gunakan. Lepas tu pembacaan ohm tak lari kalau guna drip tip dia ni, memang maintain, stable. Dan kalau nak ketatkan, okay, dia ada drip tip punya pipe inner. Boleh pakai, boleh tak pakai, tak ada masalah. Kalau nak ketatkan, kau boleh ambil tweezer ke apa, duit shilling ke, kau boleh ketatkan. Tapi aku tak biasa ketatkan, aku just guna jari sahaja untuk pusing setakat yang aku boleh pusing. Lepas tu dah. So biasa aku pakai yang paling besar. Aku tak adalah loose sangat. So aku nak ada restrictive sikit. So tip dia memang cun. Kau tak perlu spend duit yang banyak-banyak, tak perlu beli brand-brand lain. Memang dia dah bagi 2 biji, satu warna putih, satu warna hitam, dan sangat-sangat ngam untuk digunakan. Baik dekat dia, dekat V2, ataupun kau nak pasang dekat device burung kau yang lain pun boleh, tak ada masalah. Okay, kemudian apa lagi yang boleh dipuji? Performance. Chipset dia setakat inilah, dia tak adalah terlalu bagus, terlalu hebat kan, ataupun pembakaran dia terlalu garang macam Yihi SX Mini punya chipset. Tidak. Tetapi dia stabil guys. Dia kalau kau fire, kau dapat nikmat, kau dapat rasa sesuatu flavoring tu. Macam tu lah yang kau dapat. Macam ni pun dengan RBA dia ni. Kau tak perlu RBA lain. Dengan RBA dia ni dah memang sangat-sangat firing yang mendatangkan kepuasan, mendatangkan, orang kata tak perlu nak pening kepala. Dan kalau kau bubuh RBA lain, memanglah, dan RBA yang power macam Kilab R ke apa benda ke, memang akan jadi bertambah sedap, bertambah nice. Dari segi compact, dari segi size, dari segi RBA yang dia bagi. Lepas tu tank dia kan, tank RBA dia ni pun boleh guna dengan RBA lain. Boleh guna bridge Boro yang lain. Memang macam mana nak cakap, macam dia complete tau apa yang dia orang bagi ni. Dan bukan itu saja, dari segi size dia, hand feel for days, orang cakap kan. Pegang tu sedap, masuk poket, tak terlalu berat, tak terlalu besar, tak terlalu gedabak. Boleh bawa pergi mana-mana, solid. Itu pasal hardware dia lah. Dan dia orang pun tak kedekut masa kalau korang dapatkan yang retail version yang bagi sekali dengan 510 adapter ni, yang mana benda ni memang kau boleh bubuh, senang nak recoil kan. Dah, yang ini pun kalau kau nak letak RDA pun boleh, senang lah. Ini memudahkan. Untuk zaman sekarang ni, aku rasa semua AIO patut buat macam ni. Bagi je semua. Raga ada, Zion ada, sekarang ni Pulse AIO V2 pula ada benda ni. Okay lah, satu perubahan yang bagus. Apa lagi yang boleh dipuji? Ni kau lupa pula. Ni benda ni guys,
adjustable positive pin ni. Ini sangat-sangat membantu. Memang kau tak guna sangat, tapi kalau tiba masa untuk digunakan, dia memang life saver lah. Memang kalau kadang-kadang setengah RBA ni tak boleh baca, tak boleh connect, kau boleh longgarkan, naikkan pin tu untuk boleh connect. So memang superb lah. Itu memang legacy yang dibuat dibawa dari zaman Pulse IO yang lama-lama kan. Boleh adjustable untuk positive pin dia. Okay. Jadi apa lagi nak? Rasanya pada aku Pulse AIO video ni satu package yang complete, dan untuk pengguna-pengguna IO yang nak mencari sebuah device yang power, tak adalah terlalu power kan, yang padu performance dia, tetapi harga dia mampu milik, harga rahmah, harga marhain. Inilah dia Pulse AIO V2. Sebab apa? Complete package. Macam-macam benda kau dapat. Dan performance dia pun tak dapat diragukan. Dari zaman awal lagi, Vandy Vape punya chipset memang okey. Jadi ini adalah pendapat aku tentang Pulse IO V2, Pulse AIO V2 untuk korang semua yang menonton channel Wak Vapes ini. Dan semoga berjumpa lagi di lain rancangan. Wak Asri sini. Assalamualaikum.